Kemudian yang kedua, sebab yang atas kan adalah syarah mahdi. Yang kedua, tujuan dijadikan manusia berbangsa-bangsa dan berkabilah adalah ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Al-Hujurat. Maknanya Allah jadikan manusia itu berbangsa-bangsa dan berkabilah. Ada bangsa Arab, ada kabilah Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, Bani Makhzumi, Bani macam-macam lagi kan. Semua tu adalah kabilah-kabilah. Tapi bangsa dia adalah bangsa Arab. Ada Melayu, ada Jawa, ada Bugis, macam-macam lagi kan. Sunda, apa lagi? Melayu asli, Banjar, semua itu adalah kabilah-kabilah Melayu, tapi bangsa dia adalah Melayu. Okey ya. Jadi kalau kita tengok di dunia ini hanya ada 4 bangsa. Ada 4 bangsa. Bila sebut bangsa ni, orang akan kata mereka ni dah Islam. Sebab apa? Sebab daripada awal lagi mereka adalah bangsa yang menyahut Islam dan terima Islam dan menjadikan Islam itu sebahagian daripada manhaj hidup mereka. Bangsa Arab, bangsa Turki, bangsa Melayu, bangsa Uighur. Uighur, Cina. Uighur kat Cina. Ini bangsa ni adalah bangsa biasa sebut dia Islam. Dia sebati dengan adat resam Islam. Okey. Okey, bila kita tengok keadaan peranan bangsa, kita tengok sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bawa risalah Rasulullah di apa sejak permulaan lagi terbuka kepada sekalian alam. Tetapi ketika mana Rasulullah memulakan dakwah, kenapa Rasulullah fokus sampai 13 tahun dekat Mekah hanya nak memastikan bangsa Arab Quraisy terima Islam? Kenapa? Kan? Boleh tak Rasulullah SAW bila dah sampai 5 tahun dah bangsa dia tolak dia, pulau dia, usir dia semua keluar, boleh tak dia pergi ke Habasyah untuk buat negara Islam? Boleh tak dia pergi ke Rom? Boleh tak dia pergi ke Parsi? Tukar. Sebab apa? Sebab orang bangsa Arab dah tak terima. Boleh tak? Boleh. Kalau Rasulullah pergi ke Parsi, sampai Islam kat orang Parsi, adakah orang Parsi akan terima? Adakah orang Parsi akan terima? Tak akan terima. Kenapa? Kerana bangsa Arab sendiri tak terima dakwah Rasulullah. Kan? Kalau Rasulullah pergi ke Rom, adakah bangsa Rom akan terima dakwah Rasulullah? Tak akan terima. Kenapa? Di segi budaya, di segi adat, di cara hidup semua, benda-benda yang baru pada dia tak akan terima. Oleh kerana itu Rasulullah berusaha bermati-matian untuk menjayakan bahawa supaya masyarakat Quraisy tadi memeluk Islam, menerima Islam. Itu ketika di Mekah 13 tahun. Bila Rasulullah berhijrah ke Madinah, ke Yathrib, cuba kita tengok bila Rasulullah SAW mula menghantar utusan surat-surat kepada mulukul Arab ataupun mulukul raja-raja sekitar Parsi dan Rom. Bila? Selepas daripada janjian Hudaybiah. Lepas tu maknanya dah lewat kan. Kenapa sebelum tu Rasulullah masih lagi perang, dia fokus dia nak kalahkan Quraisy kan. Bila Rasulullah pergi ke hijrah ke Madinah, Rasulullah buat piagam Madinah. Rasulullah tidak mahu bermusuh dengan orang Arab musyrikin di sekitar Madinah. Rasulullah tak nak berperang lagi dengan Yahudi ketika itu. Sebab apa? Rasulullah masih lagi fokus untuk Quraisy. Perang Badar, perang Uhud, sampai perang Ahzab, semua dengan Rasulullah fokus kepada orang Quraisy. Selepas tu baru Rasulullah, lepas Ahzab, lepas tu baru Rasulullah perang pergi dekat Khaybar, lepas tu pergi hantar ke Mu'tah dan sebagainya kan. Selepas tu, jadi itu menunjukkan bahawa pentingnya bangsa dalam untuk menjayakan risalah Islam. Pentingnya bangsa untuk menjayakan risalah Islam, peranan bangsa untuk menjayakan risalah Islam. Kemudian kalau kita tengok lagi ketika mana Rasulullah nak berhijrah kan, ketika mana Rasulullah nak berhijrah, Rasulullah bawa bapa saudara Abbas bin Abdul Muttalib. Kita baca kitab sirah, Abbas ketika itu masuk Islam atau belum? Belum. Tapi apa dia kata kepada orang orang Islam yang datang untuk membawa Rasulullah ke Yathrib? Apa yang Abbas kata? Apa Abbas kata? Abbas kata, kalaulah kamu sanggup mempertahankan Rasulullah seperti mana kami mempertahankan
Rasulullah, kan? Kami sanggup korban anak, isteri untuk mempertahankan Rasulullah. Kalaulah kamu sanggup, barulah aku akan serah Muhammad untuk kamu bawa balik ke Yathrib. Kenapa? Karena dia nak pergi sana. Kalau tidak, kami akan mempertahankan dia. Tapi itu, kan? Jadi itu menunjukkan tentang Rasulullah begitu fokus kepada bangsa Quraisy, Arab Quraisy. Kemudian kalau kita tengok lagi masa Rasulullah, semasa Rasulullah di kota Mekah dakwah 13 tahun, berapa orang yang selain daripada bangsa Arab yang memeluk Islam? Berapa orang? Yang pertama siapa dia? Bilal, kan? Kemudian yang kedua siapa dia? Salman tak? Salman ketika Madinah, ketika masa Rasulullah berhijrah. Salman. Abu Bakar? Tak. Orang kata Salman, Suhaib Ar-Rumi. Tapi dia bukan orang Rom. Dia adalah hamba kepada orang Rom. Dia keturunan Arab, tapi dia menjadi hamba kepada orang Rom. Itu dia dikenal dengan Suhaib Ar-Rumi. Jadi pada peringkat permulaan dakwah Rasulullah, yang bukan Islam, yang bukan bangsa Arab, hanya 2-3 orang saja yang memeluk Islam. Peringkat permulaan. Nak menunjukkan bahawa risalah Islam tu terbuka kepada semua umat manusia. Tapi dalam nak memperjuang, dalam nak menegakkan, Rasulullah masih lagi fokus kepada bangsa Arab Quraisy. Kan? Clear tak tu? Sampailah bila Rasulullah berperang dengan Bani Qainuqa, Bani Nadir dulu. Ketika selepas perang Uhud, kan, bila mereka kata kamu selepas perang Badar, bila balik dari perang Badar, orang Islam menang, kamu berperang dengan orang yang tidak tahu berperang, kan. Dia orang cakap kepada Rasulullah gitu, kan. Itu Bani Nadir. Bani Qainuqa, apa peristiwa dia? Menyebabkan mereka diusir, apa peristiwa dia? Ketika seorang perempuan yang pergi ke pasar, diikat kain dia, kan. Lepas tu bila dia bangun, terbuka aurat dia, datang seorang pemuda Islam, bunuh orang tu, kan. Kemudian dia pun dikerumun dan dibunuh. Lepas tu Rasulullah kepung Bani Qainuqa. Bani Nadir yang dia orang nak jatuhkan, nak bunuh batu atas kepala Rasulullah. Lepas tu Rasulullah kepung, dah usir. Itu sebab mereka yang mengkhianati Rasulullah, mengkhianati piagam yang mereka berjanji dengan Rasulullah. Tapi bukan Rasulullah nak serang mereka, kan. Okey. Perang Ahzab. Bila perang Ahzab, lepas perang Ahzab, bermulalah bila tentera Ahzab kalah dan balik, dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW bersama dengan sahabat-sahabat dia telah menyarung pedang, masuk pedang. Tapi malaikat kata ke Khaybar, kami belum lagi menyarung pedang. Malaikat beritahu kami belum lagi menyerang, kami belum lagi menyarung pedang, pergi ke Khaybar. Lalu Rasulullah kata, kamu bersegera ke Khaybar, jangan kamu sembahyang asar kecuali kamu sampai ke Bani Quraidah, Bani Quraidah. Itu ada timbul peperangan, tapi anda tak nak bincang tu. Itu menunjukkan bahawa Rasulullah terus. Jadi lepas pada Ahzab juga Rasulullah kata apa? Al-an naghzuhum wala yaghzunana. Al-an naghzuhum wala yaghzunana. Lepas perang Khaybar, Rasulullah kata sekarang lepas ni bermula fasa baru dalam jihad Islam. Kalau sebelum ni orang Islam diserang, mempertahankan diri, diseksa, dihina. Selepas ni tak, kita yang akan serang. Kita yang akan, Islam yang akan serang. Bila nak serang, bagi 3 kan, bagi 3 syarat. Sama ada perang, damai, bayar ufti, kan. Pilih, kan. Itu Islam. Itu Islam, maknanya kita tak ada, itu Islam yang sebenarnya. Kan? Itu maknanya selepas tu Rasulullah barulah hantar perang, hantar risalah, hantar mana kepada raja-raja lain. Kemudian ketika itu juga Rasulullah telah menyediakan tentera Usama untuk pergi tempat bapa yang kalah, yang 3 orang kalah tu, yang 3 orang panglima perang yang mati syahid tu, Zaid bin Harisah, kemudian siapa lagi? Ja'far bin Sadiq, kemudian Abdullah bin Rawaha, kan. Kemudian diambil oleh Khalid Al-Walid, kan. Itu lepas tu Rasulullah hantar pula Usama. Dalam Usama tu umur dia berapa tahun? Ada kata sekitar 17-18, kan. Abu Bakar menjadi tentera dia, Umar menjadi tentera, semua
pembesar-pembesar di kalangan orang Islam menjadi tentera kepada Usama. Itu maknanya pergi. Baru Rasulullah serang. Baru Rasulullah nak mulakan dakwah dia untuk menyebarkan kepada orang lain. Kalau Rasulullah awal-awal lagi, masa dia dah ditolak apa semua, apa yang akan berlaku? Dia akan jadi juga macam Nabi Yunus, kan? Bila kaum dia tinggal, dia lari naik kapal, kemudian akhirnya dia ditelan oleh ikan nun, sebab dia meninggalkan bangsa dia. Jadi Rasulullah tak. Rasulullah fokus kepada bangsa Arab. Bila bangsa Arab dah terima Islam, lepas tu dia akan, lepas Rasulullah buka Fatul Makkah, Rasulullah pergi Taif. Lepas Taif, lepas tu barulah Rasulullah mula bagi hantar nak pergi ke Rum, nak pergi ke Pasir. Lepas tu bila Rasulullah wafat, diteruskan oleh Abu Bakar, Umar. Itu menunjukkan bahawa Islam dia bermula dengan ada satu bangsa yang kuat mendokong dia, mempertahankan dia, memjuangkan dia, barulah Rasulullah buka kepada orang lain. Kita tengok dalam sejarah, walaupun pada risalah dia kepada semua manusia, tapi di segi nak menegakkan, bermula dengan ada bangsa yang mendokong, yang tabani, yang memegang, beriman dengan bersungguh, sanggup berjuang, sanggup mati, barulah disebarkan kepada bangsa lain. Itu sejarah Islam. Kenapa kita tidak mahu melihat sejarah? Bila kita bincang bab bangsa, kita kata asobih saja kan. Okey.